Saya akan teruskan dengan panduan mengarang karangan bahagian A, kemudian saya akan sambung dengan panduan mengarang karangan bahagian B. Saya buat secara silih berganti itu dengan tujuan, dengan rasional supaya jelas kita boleh nampak perbezaan dia. Baik, kalau kita tengok kertas satu, kita ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A itu karangan yang ada bahan grafik, beberapa bahan grafik, sekurang-kurangnya dua bahan, sebanyak-banyaknya yang saya nampak setakat ada 3 bahan di situ. Dan bagaimana kita nak menghasilkan karangan ini, apakah syarat-syarat, apakah ciri-ciri binaan karangannya. Yang pertama kita kena pasti dulu bahawasanya jumlah perkataan ataupun kepanjangan yang dibenarkan adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja, dan peruntukan markah untuk karangan bahagian A ialah 30 markah. Untuk menghasilkan karangan ini, kita bagikan kepada 3 lah, dan tentulah kita ada pendahuluan. Dan untuk karangan ini yang pada saya karangan yang tak panjang lah. Kalau dikata 5, dikata 4, kalau 150 hingga 200 tu dia tak panjang sebenarnya. Jadi untuk tujuan itu, bagi karangan bahagian A ni, kalau pendahuluan tu elok kalau para pelajar boleh gunakan dalam sekitar 3 ayat begitu. Ayat-ayat yang kita masukkan tu adalah ayat tema, ayat huraian ataupun ayat contoh yang kadang-kadang kita boleh gabungkan sekaligus, dan ayat arahan. Ayat arahan ni penting sebab ayat arahan ni nak menentukan bila kita mengarang nanti isi-isi kita apa benda yang kita akan tulis. Kan? Baik. Kemudian bila kita dah selesai bahagian pendahuluan yang mana kita letak tadi 3 ayat kan, kita bergerak kepada bahagian isi. Isi dia ada dua kategori. Yang pertama, para pelajar boleh tulis dalam 2 isi ataupun para pelajar boleh tulis dalam 3 isi. Dia ada 2 pilihan, 2 atau 3 isi. Apakah rasionalnya? Rasionalnya macam ni. Bagi pelajar yang ada kemahiran mengarang yang tinggi, yang bagus, yang menguasai kemahiran mengarang, awak boleh tulis dalam 2 isi pun sudah memadai. Kerana bila tulis 2 isi, awak boleh mengarang dengan lebih kita panggil panjang lebar. Kan, kita boleh cerita panjang sikit sebab kita boleh letak lebih perkataan dalam isi tersebut. Tapi kalau bagi pelajar-pelajar yang barangkali kurang sikit dari segi kemahiran mengarang, kurang sikit dari segi penguasaan vocabulary, perbendaharaan kata, jadi pelajar seperti ini boleh tulis dalam 3 isi. Bila 3 isi, kita tak perlu mengarang terlalu panjang, tapi kita dapat capai syarat untuk mengarang karangan, iaitu kita dapat 200 perkataan. Sebab kalau kita tak buat macam tu, takut nanti tak dapat 200 perkataan. Kalau terlalu pendek nanti susah untuk kita dapat karangan cemerlang kerana kita punya jumlah perkataan tu dia minimum. Kan? Dan untuk bahagian isi sama ada 2 isi ataupun 3 isi, kita cadangkan macam ni. Kalau yang 3 isi tu, kalau yang 3 isi dalam satu perenggan tu kita letak kat situ 4 ayat kan. Kalau 2 isi, kita boleh tambah lagi 1 ayat kat situ menjadikannya 5 ayat. So saya ulang balik kalau 3 isi kita letak sekitar 4 ayat sahaja. Kalau 2 isi kita boleh letak 5 ayat. Bila kita letak 5 ayat, kita dah faham bahawasanya karangan kita akan jadi lebih dalam, lebih luas kita punya huraian. Dan macam mana kita nak huraikannya? Kita masukkanlah ayat-ayat yang kita nampak dalam paparan sekarang. Kita masukkan ayat topik, ataupun ada setengah guru dia guna perkataan istilah ayat isi. Dan kita masukkan ayat huraian, kita masukkan ayat contoh, kita letakkan ayat kesan, ayat penegas. Dan ayat-ayad ini dia sebenarnya bukanlah satu peraturan, dia adalah panduan. Ya, so awak jangan kita punya calon-calon peperiksaan ni jangan salah faham bahawa kena buat macam ni. Dia tak semestinya macam ni. Dia adalah panduan. Kenapa kita letakkan panduan? Sebab panduan itu akan bantu kita untuk mengarang, dan yang paling penting kita tak terpesong. Panduan tu untuk memandu kita supaya apa yang kita karang tu dia tak terpesong. Kita paling risau kalau pelajar mengarang dengan panjang lebar tetapi apa yang dia karang tu terpesong ataupun terkeluar daripada apa yang patut dibincangkan. Itu menjadikan satu mimpi ngeri lah bagi calon peperiksaan kalau menghasilkan karangan dengan ayat yang huraian yang terpesong. Jadi ayat-ayat yang kita bagi kat sini adalah satu panduan ataupun bantuan kepada murid supaya dia tahu selepas ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dan ayat-ayat ni bukan nak menyekat kreativiti pelajar. Dia tidak sekali menyekat kreativiti pelajar, tetapi dia sebenarnya memberi bantuan kepada pelajar sebab kita betul-betul nak elakkan calon-calon peperiksaan menghasilkan karangan, menghasilkan perenggan isi
yang mana huraiannya terpesong. Kalau ada panduan seperti ini, alhamdulillah, insya-Allah saya percaya dia tak lagi banyak lah daripada apa yang soalan nak, kan? Baik. Dan bila kita dah selesai dengan bahagian isi, kita bergerak kepada bahagian terakhir dalam sesebuah karangan, iaitu kita hasilkan penutup. Untuk penutup ini memadailah untuk hasilkan sekitar 3 ayat. Bila kita tulis 3 ayat, apa ayat yang kita masukkan? Kita masukkan ayat kesimpulan ataupun ayat simpul lah bagi sesetengah guru. Kemudian kita masukkan ayat cadangan dan kita masukkan ayat harapan. Dan kalau calon-calon peperiksaan tengok sekarang kat dalam paparan kita ni, perasan tak? Ayat pendahuluan kita ada 3 ayat, ayat penutup kita pun ada 3 ayat dan ayat isi kita sama ada 4 ayat ataupun 5 ayat. Menjadikan pemerengganan dalam karangan kita nanti cantik. Sebab pemerengganan yang cantik tu penting sebab dia adalah salah satu ciri untuk menghasilkan karangan yang cemerlang. Kita tak nak calon-calon bila dia rasa dia isi ni dia pandai, tulis panjang sangat untuk isi ni, isi yang satu lagi pendek, menyebabkan dia punya pemerengganan tu tak seimbang. Bila tak seimbang, tak cantik kan, kat situ dia sedikit sebanyak menjejaskan kita punya peluang untuk mendapatkan markah yang tinggi, markah yang cemerlang dalam kita punya pengarangan kita. Baik, selesai untuk karangan bahagian A. Saya ulang balik 150 hingga 200, jangan sekali-kali lebih. Tak boleh lebih, memang terhad untuk itu, dan markahnya 30. Dan kalau untuk tujuan peperiksaan, biasanya untuk karangan ini peruntukan masanya sekitar 30 minit sahaja.